Pada hari ini, marilah kita tunjukkan kepada dunia roh dan semangat datuk nenek kita itu masih ada lagi dengan kita. Kita masih boleh mengangkat kepala kita dan menatap dunia bagaimana orang benar dan kuat membuatnya. Hidup On! Hidup On! Hidup On! Hidup On! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Bersatulah kita sebagaimana belum pernah kita bersatu dahulu. Usahalah sebagaimana kita belum pernah berusaha. Hidup On! Hidup On! Hapuskan Melayan Union! Hapuskan penjajah! Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hilmi. Jadi untuk tugasan ni saya perlu untuk ceritakan pasal watak-watak yang dilakukan oleh pelakon Adlin Aman Ramli sebagai Rafiq dan Rozahan. Pertama sekali, watak Rafiq. Rafiq ni dia kawan pada Salmi, Ani, Ali dan Halim. Diorang berempat, Rafiq, Ali, Ani dan Salmi berempat ni tengah dalam proses untuk menerbitkan buku berkaitan dengan kemerdekaan Malaysia. Jadi tugas Rafiq dalam pembuatan buku ni, penerbitan buku ni, dia adalah seorang pereker grafik. Jadi tugas dia untuk buat muka depan buku tu, buat desain untuk muka depan buku tu supaya buku tu dapat menarik perhatian orang ramai. Jadi perwatakan Rafiq dalam cerita ni, dia seorang yang ada pengetahuan luas dalam hal-hal berkaitan dengan sejarah. Maksudnya dia tahu tentang sejarah lebih banyak daripada kawan-kawan dia. Jadi bila dia tahu sejarah lebih banyak daripada kawan-kawan dia selalu tanyakan soalan-soalan berkaitan dengan sejarah kepada kawan-kawan dia dengan buat kuis. Pada babak yang lain pula, masa mereka berempat tengah berkumpul untuk bentangkan lukisan siapa yang paling sesuai lah untuk dijadikan muka depan buku mereka. Rafiq dengan Hali macam bergaduh pasal tokoh kemerdekaan siapa yang sebenar-benarnya membawa kemerdekaan ke tanah Melayu. So jadi Rafiq ni dia cakap macam Tunku Abdul Rahman yang sebenar-benarnya bagi kemerdekaan ke tanah Melayu. Tapi Hali pula bantah, cakap Datuk On Jaafar yang sebenar-benarnya. Sebab kalau Ali cakap kalau Datuk On Jaafar tak berjuang, orang Melayu tak ada peluang untuk dapatkan kemerdekaan. Dia babak yang lain pula, Rafiq dia adalah cerita pasal isu natural ni sebelum kemerdekaan. Dia ceritakan kepada kawan-kawan dia pasal isu natural ni supaya kawan-kawan dia yang tak tahu tu jadi tahu. Okey, seterusnya ialah watak Rozahan yang dilakonkan oleh pelakon yang sama, iaitu Adlin Aman Ramli. Untuk watak Rozahan ni, dia adalah seorang cikgu. Pada masa yang sama, dia kawan kepada Normala, Aisyah dan Zahawi.
Jadi untuk watak Rozhan ni, dia selalu makan dekat kedai makan yang dimiliki oleh keluarga Nur Mala dan Aisyah. Untuk Rozhan ni, dia dalam babak politik ni dia menyokong Tunku Abdul Rahman, sebab bagi dia Tunku Abdul Rahman ni boleh bimbing tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan secepatnya. Dia bagi dia tak rasa Dato' Onn Jaafar tu boleh capai kemerdekaan dengan secepatnya, sebab Dato' Onn Jaafar tu macam nak melambat-lambatkan kemerdekaan lah bagi dia. Jadi ada satu babak tu dia bergaduh dengan kawan dia Zahari sebab berlainan pendapat mengenai politik. Zahari dia sokong Dato' Onn Jaafar, manakala Rozhan ni sokong Tunku Abdul Rahman. Kalau tengok dalam Twitter ni, kita dapat lihatlah yang Rozhan ni dia ada perasaan cinta kepada watak Nur Mala. Dia bagi tahu Nur Mala yang dia sukakan Nur Mala, dia cintakan Nur Mala. Tapi Nur Mala tolak dan Nur Mala beritahu yang Nur Mala tu sukakan Zahari, kawan Rozhan ni. Yang untuk watak yang seterusnya ialah watak Tunku Abdul Rahman yang dilakonkan oleh pelakon Muhammad Kamarul Zaman. Untuk watak Tunku Abdul Rahman ni, benda pertama yang saya nampak dalam filem ni ialah dia seorang yang berjiwa rakyat. Sebagai contoh, dia selalu jumpa rakyat-rakyat dia dekat kedai makan. Dia seorang yang peramah. Bila ada orang sembang dengan dia merendah diri, dia sembang macam biasa. Terusnya dia sanggup berkorban demi negara. Adalah satu babak tu, dia masa tu UMNO tak ada dana untuk buat aktiviti, untuk buat macam-macam aktiviti. Jadi Tunku Abdul Rahman ni jual kedai dia untuk dapatkan dana. Tunku Abdul Rahman ni ada pendirian yang berbeza, pendapat yang berbeza. Jadi dia bukan bergaduh, dia berdebat lah dengan Dato' Onn Jaafar. Dia tak setuju lah dengan Dato' Onn Jaafar punya pendapat. Dato' Onn Jaafar cakap Malaysia ni tanah Melayu masa tu masih belum boleh merdeka, masih tak mampu untuk merdeka kan. Jadi Tunku Abdul Rahman dia kata dia nak tanah Melayu merdeka dengan secepatnya. Dato' Onn Jaafar cakap kalau nak merdeka, kerakyatan, kewarganegaraan tu kena longgar. Maksudnya warga Cina dengan warga yang lain kena jadi rakyat tanah Melayu baru boleh merdeka. Tapi Tunku Abdul Rahman tak setuju. Dia kata tanah Melayu ni untuk orang Melayu, tak bolehlah bagi kelonggaran warganegaraan tu. Assalamualaikum, nama saya Azri bin Adam. Hari ini saya akan review 3 watak dalam filem 1957 Hati Malaya. 3 watak yang saya akan review adalah Ahmad Badawi dilakonkan oleh Ikram Dinsley, Dato' Onn Jaafar dilakonkan oleh Zaiful Nadzarin Nordin, dan Salmi dan Nur Mala dilakonkan oleh Maya Karin. Untuk watak Ahmad Badawi, dia merupakan seorang penyokong UMNO, dan apa yang saya lihat dia rapat dengan watak Saldon, yang Saldon ni nak kalau tak dapat merdeka nak berperang British lah, tak kira apa juga kan. Dan Ahmad Badawi merupakan
anak kepada Sheikh Fahim, ayah dia lah. Untuk watak Salmi dilakonkan oleh Mai Karim, dia merupakan kawan baik Halid. Pada suatu hari, Halid dan Salmi ada pertelingkahan antara mereka berdua. Jadi orang kadang marah, Halid tak nak beritahu apa masalah dia. Selepas tu Salmi merajuk lah, dan Halid dah terangkan apa masalah dia. So dah baik semula. Dan Salmi merupakan seorang yang komitmen dalam tugasan. Dia berdisiplin lah senang cerita bila besarkan tugas. Untuk watak Normala, apa yang saya bagi pendapat saya lah, dia cinta pada Zahari, cinta pada pertama lah. Dan dah lama dah kenal semua. Normala ni atau singkatan Mala, dia pilih perjuangan Tunku, di mana Tunku ni nak merdekakan tanah Melayu, manakala Zahari ni dia nak dipilih pimpinan Datuk On, sebab Datuk On ni nak satukan orang Melayu. So maknanya Mala ni dia nak tanah Melayu nak merdeka terus, manakala Zahari ni nak tolong fokus pada orang Melayu dulu lah. Padahal dua-dua satu parti yang sama. Walaupun mereka ni suka pemimpin mereka sendiri, tetapi mereka menghormati antara satu sama lain dah. Dan Normala ni dia tidak sopan, ada sekali tu tegas sikit. Normala ni dia memperjuangkan kemerdekaan dengan menyertai penentangan terhadap Malayan Union di Statio Hotel Kuala Lumpur. Untuk watak terakhir, iaitu Datuk Wan Jaafar, beliau merupakan seorang yang tenang dan keyakinan, terutama sekali ketika menyampaikan ucapan bila berbual atau bercakap dengan Sultan Governor British. Datuk Wan Jaafar adalah pemimpin yang pintar, berpandangan jauh, bekerjasama. Datuk Wan Jaafar mudah bekerjasama dengan British. Datuk Wan Jaafar juga membantu orang Melayu melalui bantuan pendidikan dan memberi peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Ada orang Melayu tuduh dia berebut kuasa, tali baut British, disebabkan ada tuduhan-tuduhan, dan penyokong dia ada yang tak sependapat dengan dia. Dia pun letak jawatan dan memberikan jawatan dia kepada Tunku Abdul Rahman. Okey, seterusnya kita pergi kepada watak yang bernama Anwar Malik. Watak yang dimainkan oleh pelakon yang bernama Azhar Sulaiman. Okey, jadi siapa Anwar Malik? Okay. Anwar Malik ni dia merupakan ketua kerani Jabatan Kerja Raya yang bersama-sama Datuk On dalam usaha untuk menolak Malayan Union dan untuk mencapai kemerdekaan, untuk dapatkan kemerdekaan daripada British. Jadi Anwar Malik merupakan seorang watak penting lah dalam peristiwa ini, sebab beliau lah yang memberi idea untuk menubuhkan parti yang bernama UMO atau United Malay Organisation yang kini dinamakan UMNO. Jadi apa tujuan Anwar Malik ni dia nak tubuhkan UMO adalah sebabkan beliau nak bangsa-bangsa Melayu ni bersatu dan sedar betapa bahayanya Malayan Union kepada bangsa Melayu, kepada tanah Melayu juga. Jadi beliau tubuhkan UMO. Jadi beliau nak gabungkan kuasa-kuasa Melayu ni dan sama-sama menolak Malayan Union, dan dalam masa yang sama capai kemerdekaan. Ambil kemerdekaan tu lah daripada British. Dia nak merdeka. Dan boleh katakan Anwar Malik ni juga memang banyak bagi impak lah kepada peristiwa-peristiwa ni, sebab Anwar Malik ni banyak bersama Datuk Jaafar dalam pelbagai peristiwa-peristiwa yang penting lah. Dan Datuk Jaafar berucap kan, memang Anwar Malik akan ada kat situ. Anwar Malik dia akan bagi
sokongan nasihat. Dan dia juga banyak kali juga pujuk Dato' Onn Jaafar ketika mana Dato' Onn Jaafar dia nak letak jawatan sebagai JMO sebab dia difitnah kata dia gila kosa dan sebagainya. Dia Anwar Malik bagi nasihat lah untuk dia fikir, untuk beliau fikir semula kan apa yang jadi kalau dia keluar daripada Mentally Organisation. Dia Anwar Malik ni memang seorang yang sangat supportive, dia sangat memang seorang rakan yang baik, dan dia juga seorang rakan perjuangan yang bersama-sama Dato' Onn Jaafar. Okey, seterusnya kita pergi kepada watak yang bernama Ani. Ani dimainkan oleh pelakon yang bernama Sharifah Amani. Jadi siapakah Ani? Ani ni dia rakan sekerja kepada Salmi, Hali dan juga Rafiq. Jadi dia ditugaskan untuk menguruskan segala laporan dan berita-berita mengenai kemerdekaan, bagaimana kemerdekaan dicapai, bagaimana prosesnya dan sebagainya, apa peristiwa yang berlaku sepanjang tempoh untuk mencapai kemerdekaan itulah. Dia bukan sahaja mengumpulkan maklumat laporan, ada juga jadi macam jurugambar, cameraman. Dia tu menangkap gambar bangunan bersejarah dan sebagainya. Dan apa yang saya boleh kata, Ani ni dia memang sangat membantu, dia sangat hard work. Dia tolong banyak perkara lah, dia tolong sumbangkan idea, dia tolong macam saya cakap tadi, dia tolong gambar, jadi gambar tu menjadi bukti dan gambar tu menjadi idea lah untuk diorang uraikan lebih mendalam dan lebih terperinci mengenai peristiwa yang berlaku sepanjang proses untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi diorang buat benda ni semua sebab diorang nak menghasilkan sebuah memoir yang berjudul Hati Malaya. Jadi itulah watak Ani, saya boleh katakan. Dan dia juga, Ani ni merupakan watak sampingan dalam cerita, dalam filem Hati Malaya 1957. Okey, dan yang terakhir adalah Datin Sharifah, watak yang dimainkan oleh pelakon yang bernama Nanu Baharudin. Jadi Datin Sharifah ni merupakan isteri kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi peranan dia mudah saja. Peranan Datin Sharifah ni dia peranan seorang isteri sudah tentu, dan dia seorang yang menjaga Tunku Rahman, dan dia bersama Tunku Rahman ketika susah dan senang. Dan dia juga banyak memberi nasihat dan dorongan kepada Tunku Rahman. Seperti mana kita tahu, pada ketika itu JMO, Mentally Organisation, tidak mempunyai seorang ketua kerana difahamkan Dato' Onn Jaafar beliau meletakkan jawatannya sebagai Presiden UMNO JMO kerana beliau difitnah lah dalam akhbar. Beliau tak tahan lah, sebab dalam akhbar mengatakan bahawa Dato' Onn Jaafar ni gila besar. Dan rakyat juga salah faham dengan niat sebenar Dato' Onn Jaafar. Jadi beliau rasa kecewa meletakkan jawatan, dan sudah tentulah keadaan menjadi porak-poranda sebab tak ada kepimpinan ketika itu. Jadi Tunku Rahman lah merupakan calon yang sesuai untuk menggantikan kepimpinan Dato' Onn Jaafar kerana beliau merupakan seorang yang berpengalaman dan beliau juga mempelajari law. Beliau ada kelayakan lah yang setaraf dengan Dato' Onn Jaafar. Dan banyak kali juga Tunku Rahman ni dia menolak jawatan tersebut, tapi dia dipujuk. Dan isteri dan seorang tu adalah Datin Sharifah memujuk beliau untuk ambil jawatan tu dengan niat bukan untuk diri sendiri, tapi untuk rakyat dan untuk negara itu, untuk tolak Malaysia Union dan juga untuk mendapatkan kemerdekaan daripada British. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan pergi seterusnya kepada next character,
yang which is ialah yang dibawa oleh Rushdie Ramli as Halil dan Zahari. So Rushdie Ramli ni dia bawa 2 karakter, dan seterusnya kita mungkin akan lihat karakter yang dibawa oleh Lord Azhar Murad yang menjadi sebagai Tun Abdul Razak. So kita pergi first dulu kepada first karakter, iaitu Halil. Let's go. Sedikit introduction untuk korang siapa itu Halil. Halil ni dia macam, bagi aku dia macam watak utama tapi screen time dia tak berapa banyak lah. So Halil ni dia macam watak utama tapi sampingan. Okay, so Halil ni, siapa Halil ni? So Halil ni dia dapat dia kena persiapkan satu buku dengan kawan dia. So dalam kerja dia ni dia sebagai editor lah. So dalam editor tu dia sikit sebanyak dia belajar pasal 1957, cara dapat kemerdekaan semua tu. Okay, so first character iaitu Halil. So first character Halil ni, bila aku tengok cerita ni, aku dapat tahu yang Halil ni bahawasanya dia pentingkan kualiti dalam satu produk tu. Okay, bukti dia bila dia masa awal scene tu, mereka berkumpul semua, ada design baru yang dikeluarkan oleh Sal, tak silap aku 3 design. Dan akhirnya bila si Rafiq sampai, dia tanya kenapa itu design tu, dia kata tak lawa. Lepas tu dia pun keluarkanlah design dia tu. Dan bila dia keluarkan design dia tu, Halil dia tidak setuju. Dia kata design tu terlampau banyak sangat kat pasaran. Lepas tu dia kata kalau kita jual pun benda tu tak laku. So kalau korang tengok cerita ni sampai habis, at the end, kalau korang perasan, buku design yang mereka keluarkan at the end tu, cover design tu, dia jadi lain. Maksudnya dia combine, bagi aku dia combine kan 3 jenis design tu. Kalau korang perasan pusat depan tu, warna dia sama dengan design si Rafiq tu. Lepas tu yang kedua, yang gambar dekat atas tu, dekat atas cover tu, dia ambil pada design Sal. Dan air sekali yang bawah tu dia ambil gambar baru. So bagi aku dia macam dia combinekan semua idea tu, dia letak dalam satu cover page. Lepas tu kalau korang buka surat seterusnya, iaitu surat 1, korang boleh nampak design Sal yang ketiga tu, iaitu 1957 yang dia letak dalam cover page pertama. So bagi aku that is nice lah, sebab kau boleh combinekan idea tu dan kau boleh dapatkan satu benda yang baru. So next character untuk si Halil ni ialah dia seorang yang tak suka bebankan ataupun bersikap profesional semasa dia buat kerja. Sebabnya kalau korang perasan, at first masa dalam scene Sally datang tu, mereka ada berbincang pasal pasal rumah, yang tim mereka akhirnya dapat tahu yang Halil ni dia nak beli rumah tu dengan harga 2 juta. So bila telah bincang-bincang, and then Sal pun dia mungkin terlepas cakap. Daripada terlepas cakap tu, dia membuatkan Halil marah. So mereka bergaduh, and the end Halil pun minta maaf. So barulah kita dapat tahu yang bahawasanya yang Halil nak beli rumah tu sebab itu tempat dia membesar, dan keluarga dia terpaksa menjual benda tu sebab dia nak tampung Halil punya pembelajaran belajar. So di sini kita dapat kupaskan sedikit yang bahawasanya Halil ni sikap seorang yang profesional. Dia tidak mencampurkan urusan peribadi dia dengan urusan kerja dia. Sebab kalau korang fikir balik, boleh je kalau Halil tu macam okay, kita nak beli rumah ni, kita nak jadikan studio semua. Tapi tak, dia bersikap profesional di situ. Dia tak ambil kesempatan dekat tim dia. Sedikit intro untuk Zahari ni. Kita dapat tahu at first tu yang mak dia sakit malaria, yang dia terpaksa pergi ke kampung sebelah untuk mendapatkan ubat. So lepas tu kita boleh lihat juga yang Zahari ni, yang dia seorang yang pandai, sebabnya dia dipuji oleh pegawai British kerana dapat keputusan bagus. Tapi bila ditanya dia nak kerja apa, dan dia cakap saya nak menyambung menjadi lawyer, tapi itu tidak disetujui oleh pegawai British. Sebabnya itu menunjukkan penindasan terhadap kaum Melayu, yang di mana kalau tak silap aku, Tengku Abdul Rahman boleh menyambung law dalam bidang
di London, tetapi untuk macam Zahari ni seorang anak petani yang disuruh, yang result dia bagus tapi disuruh untuk menjadi petani saja mengikut jejak langkah ibu dan bapa dia. So bagi aku tu macam sedikit ketidakadilan. So lepas dia tu dia menjadi wartawan sementara, maksudnya dia tulis artikel semua apa semua tu. So itu je lah intro untuk Zahari. And then kita pergi kepada dia punya perwatakan yang pertama. Okay, first karakteristik yang aku boleh nampak ni dalam cerita ni, Zahari ni dia seorang yang mempunyai semangat kemerdekaan. Okay, buktinya dia mengikuti perhimpunan yang membangkang Malaya Union. Yang saat itu dia ikut, dia berkumpul ramai-ramai tanpa ada tentera yang menjabahi mereka. Sebab korang kena ingat masa zaman tu sebelum kita merdeka lagi, tentera semua dikawal oleh pegawai British, serta kita tidak mempunyai senjata, apa-apa senjata untuk menentang pegawai British. So pegawai British tu dia boleh saja menggunakan kekerasan untuk menghalau penyokong-penyokong tu. Tapi penyokong-penyokong tu tak gentar langsung, dia pun tak fikir pasal benda tu. Dia kata okay, ni kita kena buat, kita terpaksa suarakan benda ni. Kalau bukan kita, siapa lagi nak suarakan? So lepas dia suarakan tu, at the same dia ada cakap walaupun pertumpahan darah sekalipun dia pun tetap akan berada kat sini masa Zahari dengan kawan-kawan dia lah. Itu saya rumuskan perbincangan mereka. So itulah karakter itu contohnya yang pertama. Dan contoh yang keduanya, kita dapat lihat semasa untuk rekrut menubuhkan parti Malayan Union Association, iaitu UMO kalau tak silap saya, organisation atau association, saya tak ingat. Tapi kita dapat lihat satu scene di mana Zahari ni dia tampal sama ada itu dalam bahasa Rumi atau bahasa Jawi bersama dengan Cikgu Rozan. So mereka tampal satu-satu. Dan aku tak rasa yang mereka diberi ataupun dibayar upah untuk menampal benda-benda tu. Mereka buat dengan sukarela. So memang aku kalau betul-betul mereka tak beri upah, memang selut lah, selut habis. Sebab mereka sanggup buat benda tu semata-mata mereka nak bebas. Okay, second karakteristik untuk Zahari ialah dia seorang yang mempunyai pendirian yang teguh. Okay, kalau korang ingat ada satu scene di mana tak silap aku, Datuk On Jaafar membuat macam majlis dekat, aku tak tahu dekat mana, tapi kalau tak silap aku dekat rumah dia, yang makan-makan bersama dengan wakil pada Cina, wakil pada India dan wakil pada Melayu lah, On Jaafar. Dan tak situ ada Zahari dengan sebelah dia ada officer daripada pegawai British. Okay, so mereka berbincang macam mana nak dapatkan kemerdekaan. Sebab kerajaan British cakap kalau nak dapatkan kemerdekaan, mereka mesti ada multiple race dalam satu parti tu. So bila jadi macam tu, Datuk On Jaafar dia nak membenarkan lah yang kaum Cina tu masuk dalam UMNO. And masa dia tengah berbincang tu, at the same time ada satu pegawai British yang lelaki tu, dia cakap dalam bahasa yang aku faham lah. Dia cakap, kenapa nak bising-bising ni, kita orang dah selamatkan korang pada Jepun, kita orang dah bebaskan korang dalam satu Malayan Union, dalam satu kuasa pentadbiran. So Zahari, respon Zahari tu memang aku respect gila. Sebab dia cakap kau nak turun, kau nampak bendera Johor tu, kau nak turunkan dia dan kau nak gantikan dengan Union Jack. So itu membuatkan kami semua marah. Okey, pada situ aku boleh nampak, oh dia ni bukanlah seorang yang mudah menjadi lalang. Maksudnya kalau orang ni cakap sikit dia pergi sini, atau cakap sikit pergi sini. So bagi aku memang agak respect lah dengan sikap apa tu Zahari ni. Sebab dia boleh cakap situ semasa dia berjumpa dengan salah seorang yang bagi aku pegawai tinggi di British. So for the third karakteristik untuk Zahari ni, okay, macam korang tahu, selepas dia Datuk On Jaafar dia umumkan untuk keluar daripada UMNO, so Melayu ni dia berpecah kepada dua. So dia ada yang mengikut Datuk On Jaafar, ada yang ikut Tengku. So dalam scene, ada satu scene tu di mana
Zahari dia dengan Mala dekat dengan koridor, Zahari pun meluahkanlah perasaan dia, dan dia tak silap aku dia menyatakan dia nak melamar Mala tu. Tapi Mala bertanya kepada Zahari, sudikah dia menerima dia sekiranya dia berfikiran lain. Maksudnya dia cakap dengan Zahari tu yang dia bahawa dia akan ikut Tengku, dia tidak akan ikut Datuk Onn Jaafar. Tapi si Zahari ni pula dia ikut Datuk Onn Jaafar. So adalah sedikit yang Zahari memberontak, tak berapa, bukan berontak lah, dia macam melawan balik. Dia cakap kalau fikiran tak sama, macam mana hati nak sama. So lepas mereka cakap-cakap lagi tu, so si Mala ni dia tanya lagi kepada Zahari, Kau mau aku tinggalkan perjuangan aku? Aku salah. dalam bahasa moden dia, aku boleh simpulkan yang bahawasanya yang Mala cakap macam ni, nak ke aku tinggalkan parti Tengku tu? So Zahari pun bercakap, okey tak apa, teruskanlah usaha dia, kita akan tetap boleh bersama walaupun kita berpendapat lain. Okey, for the next contoh yang menunjukkan bahawa Zahari ni bersikap rasional sewaktu Tengku umumkan yang dia nak pergi ke London untuk mempercepatkan proses kemerdekaan. Tetapi malangnya Tengku dengan rombongan dia tidak punya bajet untuk menampung mereka hidup kat sana. So Tengku pun rakyat pun dengan penyokong Tengku pun sukarela untuk bagi duit untuk mereka tu. Dalam scene tu kita boleh lihat walaupun Zahari ni dia sokong Datuk Onn Jaafar, tapi dia tetap bagi duit dalam untuk rombongan pergi ke London tu. So ini menunjukkan yang bahawasanya dia berfikir untuk kebaikan orang. Dia tidak mementingkan parti, dia tidak mementingkan dia punya personality ataupun dia punya faedah. Bukan personality, maafkan saya, dia punya maksud benefit untuk diri sendiri. So kita dapat lihat di sini Zahari ni mempunyai sikap yang rasional sebab dia fikir ni mungkin salah satu cara untuk cepatkan lagi proses kemerdekaan. So karakter yang keempat untuk Zahari ni, dia seorang yang royal. So at the first scene yang bila Datuk Onn Jaafar dia umumkan dia akan keluar parti UMNO dan buat parti sendiri, dia cakap pada halayak ramai yang bahawasanya dia tetap akan menyokong Datuk Onn Jaafar walaupun bagaimanapun, walaupun dia terpaksa ikut parti baru dan meninggalkan UMNO. Dan ada satu scene tu di mana dia sering berdebat dengan orang-orang kampung dekat kawasan dia tu pasal Datuk Onn Jaafar, yang dia kata bahawasanya setiap kali debat dia tu dia akan kata Datuk Onn Jaafar sahaja yang boleh membawa kemerdekaan kepada tanah Melayu. So ini menunjukkan yang bahawasanya walaupun Datuk Onn Jaafar tak mempunyai ramai penyokong berbanding dengan Tengku Abdul Rahman, ini menunjukkan Datuk yang bahawasanya si Zahari ni tetap setia kepada Datuk Onn Jaafar. So ada satu scene tu di mana dia berdebat dengan Cikgu Roshan kalau tak silap saya, yang merupakan penyokong pada Tengku Abdul Rahman. Ini jelas menunjukkan pendirian dia bahawasanya dia akan tetap terus bersama Datuk Onn Jaafar dalam perjuangannya untuk memerdekakan tanah Melayu. So aku dapat simpulkan setakat situ saja karakteristik untuk si Halil dan Zohari yang dibawakan oleh Rusdi Ramli. So kita akan pergi seterusnya kepada next character. Okay, bye. Okay, for the next character yang aku rasa ramai yang tahu, iaitu Tun Abdul Razak ataupun dikenali dalam sejarah Malaysia ialah bapa perpaduan. So malangnya dalam cerita ni Tun Abdul Razak tidak mendapat dia dapat sedikit saja scene. Okay, untuk Tun Abdul Razak ni aku dapat simpulkan juga dia seorang yang pemimpin yang berkaliber. Okay, itu dikatakan sendiri oleh Tengku Abdul Rahman semasa Tun Abdul Razak ni dia sedang mewujud Tengku untuk
masuk bidang politik, Tengku pernah bertanya kepada dia kenapa tidak dia saja yang menjadi presiden kepada UMNO. Korang kena ingat masa tu dia telah memegang timbalan presiden UMNO. Itu merupakan satu jawatan yang bagi aku memang tinggi. So bagi aku dia dalam tapi dia menolak. Dia kata, saya tidak boleh memimpin kerana saya terlalu muda. Kita memerlukan orang yang berkemahiran, berkaliber dan berpendidikan tinggi untuk memimpin UMNO. Kat situ kita nampak bahawasanya Tun Abdul Razak juga mempunyai pemikiran yang sangat meluas. Dia boleh saja ketika selepas Datuk Jaafar itu pergi keluar pada UMNO, boleh sahaja tempat itu digantikan oleh timbalan presiden, iaitu Tun Abdul Razak. Dan kalau korang perasan semasa sebelum Datuk Jaafar keluar lagi, Tun Abdul Razak dia telah menjadi timbalan presiden. Kalau dia tulis yang di Petua naib 1. Masa mereka buat persidangan UMNO tu, dekat dalam satu dewan, mereka buat kat situ, yang korang boleh perasan sebab dia tak tulis nama. So memang aku pun agak keliru sikit nak faham mana watak Tun Abdul Razak ni. So itu sajalah yang dapat aku simpulkan daripada Tun Abdul Razak. Aku tidak dapat simpulkan banyak kerana masa yang diberikan amat sedikit. Tetapi untuk pengetahuan korang juga, dia merupakan orang kanan kepada Tengku Abdul Rahman. Sebabnya dia juga mengikuti rombongan ke London. So kalau korang tengok cerita ni balik, korang boleh fikir yang ikut rombongan ke London ni hanya orang-orang tertentu sahaja seperti Dr. Ismail, Tan Cheng Lock dan pemimpin lain kaum. So kiranya Tok Abdul Razak ni dia orang yang dipercayai oleh Tengku Abdul Rahman sendiri. Dan kalau korang perasan ada satu scene tu, sebelum tak ke masa aku rujuk balik scene dia memujuk Tengku Abdul Rahman tu, dia ada perkataan Pak Tam. So menunjukkan, aku tak pasti sama ada ni blood related ataupun tidak, tapi itu menunjukkan mereka mempunyai special bond antara mereka dua, Tun Abdul Razak dengan Tengku Abdul Rahman. So setakat situ sajalah yang so setakat situ sajalah pembentangan kami, bagaimana keburukan itu datang pada kami, yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya akhiri presentation kami dengan ucapan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.